Saja utama 25 Syaban 8 April, campak bayi dalam plastik hitam. Wartawan mati panjat bukit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Adi Akmal Syahrom. Seorang pembantu kedai makan dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Air Keroh atas tuduhan membunuh dengan membuang bayi lelaki yang dilahirkan oleh teman wanitanya hujung bulan lalu. Bayi tersebut dibuang Ahmad Syamil Ashraf Zainuddin, 19 tahun, di kawasan semak tepi jalan berhampiran Pusat Asuhan Tunas Islam Ahmadiyah Melaka Tengah antara jam 12.01 pagi hingga 10.30 malam 29 Mac. Ahmad Syamil Ashraf didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati mandatori. Prosiding berkenaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Raudah Mazman manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Kes akan disebut semula 19 Mei ini selepas mendapat laporan kimia dan bedah siasat. Terdahulu, media melaporkan seorang remaja perempuan dan teman lelakinya ditahan bagi membantu siasatan berhubung kes buang bayi di kawasan semak berhampiran kilang Teluk Emas pada 29 Mac lalu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Melaka, Assistant Commissioner Muhammad Sukri Kaman berkata, soal siasat mendapati remaja perempuan itu mengaku melahirkan bayi tersebut hasil hubungan sulit bersama teman lelakinya. Dia mengaku melahirkan bayi lelaki berkenaan pada jam 12.30 malam yang disambut oleh tertuduh di sebuah rumah di Taman Teluk Mas sebelum remaja itu bertindak memasukkan bayi yang masih hidup ke dalam kotak plastik dan dibungkus dalam plastik hitam lalu dibuang ke kawasan semak. Bagaimanapun katanya perbuatan tidak berperi kemanusiaan pasangan kekasih itu terbongkar selepas wanita berkenaan menerima rawatan di Hospital Melaka akibat pendarahan sebelum teman lelakinya ditahan polis di perkarangan hospital itu. Remaja perempuan itu bagaimanapun dibebaskan dengan bond mengikut Seksyen 118 Kanun Prosedur Jenayah. Wartawan New Straits Times Zulkifli Abdul Latif meninggal dunia ketika mendaki Bukit Pulau Talikail, Greek. Allahyarham yang berusia 41 tahun yang berasal dari Kota Tinggi sebelum itu dikatakan menghadapi kesukaran bernafas. Zulkifli merupakan salah seorang peserta eksplorasi eko-pelancongan sumber asli KETSA bersama media ke Perak yang bermula Selasa dan berakhir hari ini. Sebelum rebah, Allahyarham ada mengadu sakit dada dan sesak nafas. Anggota bomba mengambil masa lebih kurang 45 minit untuk membawa turun mayat mangsa dari bukit ke jeti Pulau Talikail. Kesukaran tu kita terima semasa mendaki. Disebabkan stretcher kita yang berat mengambil masa lah sikit untuk kita sampai ke lokasi kejadian. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Greek untuk bedah siasat. Sementara itu, KETSA dalam kenyataannya berkata pihak mereka akan memberi bantuan yang bersesuaian dalam pengurusan jenazah. Sistem Imigresen Bersepadu Nasional NIISE dilancarkan hari ini bagi menggantikan Sistem Imigresen Malaysia MyIIMS yang digunakan Jabatan Imigresen Malaysia sejak lebih 20 tahun lalu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata NIISE akan mewujudkan ekosistem penguasaan digital bertunjangkan maklumat lebih tepat dan boleh dipercayai. Katanya sistem baru itu membolehkan operasi terhadap pendatang asing tanpa izin parti dapat dilaksanakan secara lebih efektif berdasarkan maklumat diperoleh melalui Big Data Analytics BDA diwujudkan dalam sistem itu. Ia antara lain dilengkapi penjanaan identiti unik bagi setiap pelawat ketika ketibaan di pintu masuk negara, menerusi pengambilan biometrik cap jari serta wajah sekaligus menyumbang kepada keberkesanan penguatkuasaan secara digital pada masa depan. Begitu juga dengan pelawat yang datang daripada luar. Kita nak pastikan supaya pelawat yang datang daripada luar ini dia benar-benar merupakan, kalau dia pelabur, dia benar-benar pelabur. Kalau dia datang untuk menjadi turis atau pelancong, ia benar-benar hanya datang nak jadi pelancong. Saya tidak mahu melihat lagi ada masalah yang akhirnya menuduh immigration mengatakan
masuk tahu, keluar tak tahu. Sistem itu dijangka beroperasi sepenuhnya 2024. Polis telah mengenal pasti pemilik akaun Facebook yang memuat naik berita palsu mendakwa seorang anggota polis di Greek meninggal dunia akibat komplikasi dos kedua vaksin COVID-19. Ketua Polis Perak Datuk Mior Farid Al-Atrash Wahid berkata, unit siasatan jenayah terkelas Bukit Aman telah merakam percakapan pemilik akaun Facebook bernama Junaidah Jun. So mereka akan proceed. Dan saya dipahamkan mereka juga telah memanggil suspek dalam kes ini yang tinggal di Pulau Pinang, di Penang. She's from Penang dan mereka telah pun merakam percakapan dan telah menemuduga suspek dalam kes ini dan kita tunggulah dia punya outcome. Ekoran daripada siasatan yang dijalankan ke atas maklumat palsu yang dia post dalam Facebook beliau kan. Okey. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis serah terima tugas Ketua Polis Daerah Hilir Perak di Teluk Intan. Menurut Datuk Mior Farid Al-Atrash, kes terbabit disiasat di bawah Seksyen 500 Kanun Keseksaan kerana menfitnah dan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Selain itu, katanya wanita terbabit juga akan disiasat di bawah Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu Nombor 2 2021 kerana menyebarkan berita palsu. Jelas Datuk Mior Farid Al-Atrash, beliau sendiri telah melawan anggota polis terbabit 2 hari lalu dan dia berada dalam keadaan stabil. Katanya anggota polis terbabit telah dihantar ke Institut Jantung Negara IJN untuk mendapat rawatan lanjut dan disahkan memang mempunyai masalah jantung. Laporan tersebut tidak benar dan anggota terbabit hanya mengalami alahan serta telah kembali bertugas seperti biasa. Tegas Ketua Polis Perak itu, beliau memandang serius perkara terbabit yang disifatkannya berniat jahat. Malah katanya, beliau turut menerima satu lagi laporan yang ditularkan melalui aplikasi WhatsApp mendakwa anggota polis bertugas di IPD Tanjung Malim turut meninggal dunia selepas menerima dos kedua vaksin COVID-19. Di Kuantan, bekas pengurus bahagian perolehan pengurusan air Pahang Berhad Pipe mengaku tidak bersalah atas 6 pertuduhan menerima suapan berjumlah RM160,000 termasuk sebuah kenderaan bernilai hampir RM155,000 daripada pemilik syarikat kontraktor sediaannya sejak 7 tahun lalu. 4 daripada 6 kertas pertuduhan yang dibacakan, Sani Han Ali Han, 46 tahun, didakwa menerima sejumlah wang daripada Muhammad Azhari Muhammad Ramli bagi membantu syarikat aliran Puncak Services mendapatkan kerja membekal dan menghantar stopcock clamp kepada pipe. Tertuduh juga telah menyalurkan wang sebagai tanda upah berjumlah antara RM30,000 hingga RM50,000 melalui 4 kali transaksi dalam akaun bank miliknya. Perbuatan itu dilakukan di restoran Jaman Tori, Indra Mahkota Kuantan bermula tahun 2016 sehingga Disember 2018. Bagi tuduhan kelima, tertuduh secara rasuah telah bersetuju untuk menerima satu suapan sebanyak 50% daripada hasil keuntungan syarikat aliran Puncak Services untuk membekalkan stopcock clamp kepada pipe. Bagi pertuduhan kelima, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 16(E) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24(1) Akta sama. Sabit kesalahan, penjara tidak lebih 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut yang mana lebih tinggi. Dan pertuduhan terakhir, tertuduh didakwa telah mendapatkan sebuah kereta jenis Mazda CX-5 daripada Nur Amli bin Daud yang mempunyai hubungan dengan kerja rasmi tertuduh. Kes akan disebut semula 10 Mei depan. Sebuah premis memproses barangan lusuh di Teluk Panglima Garang, Selangor membuat sambungan bekalan air secara tidak sah sejak setahun lalu. Perkara itu terbongkar selepas Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN bersama Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd Air Selangor membuat serbuan siang tadi. Pengarah Unit Komunikasi Korporat dan Hal Ehwal Pengguna SPAN, Muhammad Fazil Ismail berkata, serbuan ini dibuat hasil daripada maklumat awam yang disalurkan kepada Air Selangor. Mendapati berlakunya pengambilan air secara tak sah melalui sambungan dari kom-pipe yang sedia ada sebelum meter yang dibawa masuk ke dalam premis ini. Premis ini dijangkakan telah melakukan hal ini lebih kurang setahun, pengambilan air secara tak sah ni,
yang melibatkan kerugian kepada pihak pengusaha air Selangor sekitar RM140,000 secara amnya. Premis ini juga tidak mempunyai meter bekalan air yang sah dan berdaftar dengan Air Selangor. Ujian klorin yang dibuat juga mengesahkan air yang digunakan di premis ini merupakan air terawat dari saluran paip air Selangor. Siasatan lanjut akan dibuat di bawah peruntukan Seksyen 123-1 Akta Industri Perkhidmatan Air 2006. Jika sabit kesalahan, denda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak melebihi setahun. Sejak Januari tahun ini, lebih 2,400 kes curi air dilaporkan dan disiasat di Selangor melibatkan premis industri dan premis persendirian. Tukang mandi jenazah terima bantuan. Bertemu kembali. Kurang 5 hari menjelang Ramadan, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM terus berusaha menyebarkan dakwahnya dengan merangka pelbagai aktiviti sepanjang bulan mulia itu. Kira-kira 1,000 program disasarkan menerusi pelaksanaan program Ihya Ramadan sebulan YADIM atau Irsyad 360. Pengerusinya, Nasruddin Hassan berkata, program berkenaan akan dilaksanakan di seluruh negara termasuk di peringkat pusat dan negeri. Antara program yang bakal dilaksanakan termasuklah singgah sahur, edaran makanan berbuka puasa, tadarus Al-Quran selain program secara dalam talian. Kita nak supaya janganlah dijadikan alasan dengan COVID-19 ini kita mengurangkan aktiviti ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana walaupun ada cabaran dan ujian, saya yakin di sana ada ruang dan peluang yang boleh kita jadikan sebagai kesempatan untuk kita mengabdikan diri kepada Allah. Boleh jadi ruang dan peluang itu jauh lebih baik daripada suasana sebelum daripadanya, insya-Allah. Beliau ditemui selepas pelancaran Irsyad 360 darjah di Surau An-Najah Putrajaya malam semalam. Pelancaran program itu disempurnakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Mengulas mengenai program Irsyad 360 darjah, Datuk Dr. Zulkifli berkata, kewujudan program seperti ini bukti YADIM tidak pernah berhenti daripada melaksanakan gerakan dakwah. Kesungguhan YADIM untuk menempatkan diri dalam bidan dan juga lapangan dakwah ini bukanlah satu perkara yang baru, tetapi diberi nafas yang baru, semangat yang baru dengan program-program yang baru yang disesuaikan dengan naratif zaman kita, tambahan pula dengan pandemik COVID yang tetap dipatuhi SOP dengan sebaik mungkin. Pada majlis ini, YADIM turut menyampaikan sumbangan kepada da'i komuniti, da'i orang asli, sukarelawan YADIM serta kepada Surau An-Najah dan pihak Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia untuk mereka melaksanakan program di bulan puasa kali ini. Turut diadakan pelancaran buku 100 persoalan puasa hasil nukilan pengarah kanan Sektor Pembangunan Ummah dan Wanita YADIM, Ustaz Azhar Yahya. Kehadiran Ramadan buat 70 asnaf dan golongan B40 di Baling Kedah lebih bermakna apabila mereka menerima bantuan pak makanan Ramadan menerusi program Sejuta Barakah Ramadan. Ia sebahagian inisiatif Pertubuhan Himpunan Lepasan Institusi Pendidikan Malaysia Haluan bagi meringankan beban individu memerlukan, lebih-lebih lagi ketika negara masih berdepan dengan pandemik COVID-19. Prihatin dengan kesepitan hidup dilalui asnaf dan B40, Haluan turut bekerjasama dengan Pusat Zakat Kedah dan ahli jawatankuasa Masjid Tanjung Pari bagi menjejaki individu memerlukan. Sumbangan berupa makanan keperluan asas ini sekurang-kurangnya dapat menampung kos perbelanjaan ketika Ramadan. Lebih-lebih kebanyakan individu di kawasan ini hanya bergantung kepada hasil tani selain mempunyai banyak tanggungan. Alhamdulillah, terlepas kita tidak dapat turun kepada masyarakat. Alhamdulillah, tahun ini pihak berkuasa telah memberi satu kelonggaran kepada kita untuk turun menyantuni masyarakat, terutamanya lah di Kedah, di Kelantan, Terengganu, Kelantan dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, inilah salah satu peluang bagi kita untuk memberi ataupun menolong masyarakat kita, insya-Allah. Dan ianya merupakan satu
sinar baru kepada golongan ini. Salah seorang penerima bantuan ialah Rosnah Bahrum yang telah mengambil alih tugas keluarga selepas suaminya terlantar akibat angin ahmar. Terima kasihlah dapat bantuan ni. Bolehlah untuk kau belanja 2-3 hari. Lepas tu, orang kata apa? Macam kurangkan beban kau lah sikit kan. Kesempitan hidup dilalui ibu kepada 4 anak ini selain menjaga ibu yang terlantar uzur turut mendapat perhatian. Yalah, macam terima kasih lah banyak-banyak ya. Ya, serga lah. Alhamdulillah. Syukurlah kan rezeki. Program Sejuta Barakah Ramadan juga merangkumi bantuan pek iftar, pek makanan Ramadan, bantuan sara hidup, pendidikan dan wakaf. Haluan juga menganalogikan penyertaan orang ramai dalam menyalurkan sumbangan selain bantuan dari segi kepakaran. Maklumat lanjut berhubung program Sejuta Barakah Ramadan, layari laman web barakahramadan.com atau hubungi talian tertera atau imbas kod QR ini. Kerajaan negeri memperuntukkan 2.1 juta ringgit sebagai sumbangan kepada guru Al-Quran di seluruh Kedah menjelang Ramadan ini. Sumbangan berupa wang tunai RM200 dan barangan keperluan harian bernilai RM50 akan diberikan kepada setiap seorang. Turut disenarai menerima sumbangan bidan kampung dan tukang mandi jenazah. Timbalan Ketua Menteri Nusi Mat Nur berkata, sumbangan terbabit sebagai tanda menghargai khidmat dan bakti mereka kepada masyarakat. Peruntukan tersebut akan diagih melalui 578 masjid di seluruh negeri itu. Sumbangan tersebut melibatkan seramai 150 penerima di setiap Dewan Undangan Negeri DUN. Kita panggil dia pamai, guru Quran, untuk bidan, ada orang yang tukang mandi jenazah, orang-orang yang beri khidmat kepada masyarakat. Bukanlah nak bayar sagu hati, nak tanda ingat kerajaan, menghargai sumbangan mereka kepada orang ramai. Muhammad Sanusi berkata demikian selepas menghadiri perhimpunan bulanan kaki tangan Kerajaan Negeri Kedah di Wisma Darul Aman. Jelas beliau, sumbangan itu sebagai menghargai jasa dan pengorbanan mereka yang memberi khidmat kepada masyarakat secara sukarela. Malah katanya tahun lepas tiada bantuan diberikan kerana penularan pandemik COVID-19. Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, MAIN, memperkenalkan 3 kadar zakat fitrah tahun ini bagi memberi peluang kepada umat Islam menunaikan kewajipan itu mengikut kemampuan masing-masing. 3 kadar zakat fitrah yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang ialah RM7, RM12 dan RM16 seorang. Timbalan Ketua Menteri 1 merangkap yang di-Pertua MAIN, Datuk Ahmad Zakiuddin Abdul Rahman memaklumkan kadar zakat fitrah RM7 seorang ialah untuk kumpulan majoriti yang memakan beras super special tempatan 5% dan 10% hancur. Kadar RM12 seorang bagi yang memakan beras wangi, manakala kadar RM16 seorang bagi yang memakan beras berkualiti seperti basmati. 3 kadar zakat fitrah ini ditetapkan pada tahun ini bagi memberi peluang kepada umat Islam di Pulau Pinang yang memiliki kelebihan dari segi kemampuan menunaikan kewajipan membayar zakat fitrah mereka mengikut kadar yang lebih tinggi, iaitu RM16 seorang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Zakat Pulau Pinang MAIB ingin mengambil kesempatan ini untuk menasihatkan kepada semua umat Islam warga Pulau Pinang agar membayar zakat fitrah kepada amil yang sah. Tahun ini Zakat Pulau Pinang ZPP menyasarkan kutipan zakat fitrah sebanyak RM6 juta dan kutipan akan dilakukan oleh 1,719 amil yang dilantik MAIM daripada 233 kariah. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif ZPP Amran Hazali memberitahu umat Islam juga boleh membayar zakat fitrah secara dalam talian seperti melalui portal zakatpening2u.com, JomPay, aplikasi mudah alih Tulus, kod QR Bank Muamalat dan aplikasi GoPays. Malah semakin ramai umat Islam membayar zakat secara dalam talian selepas penguasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP tahun lalu. 100% daripada umat Islam di Pulau Pinang yang mengeluarkan atau yang membayar zakat fitrah
adalah melalui secara digital 11%. Satu peningkatan yang mendadaklah. Sebelum ni saya rasa tak sampai pun 5%, mungkin 2 atau 3% saja. Tapi tahun lepas disebabkan oleh PKP, peningkatan pembayaran zakat secara online ni naik mendadak. Lebih setahun TV Al-Hijrah menjadi platform kepada My #Quran Time. Stesen Islamik itu hari ini menerima 3 set Al-Quran wakaf untuk ummah dari Yayasan Ummah Ikhlas dalam usaha mewujudkan Al-Quran Corner di organisasi terbabit sebagai sumber rujukan dan panduan buat kaki tangannya. 3 set Al-Quran itu disampaikan Eksekutif Wakaf Yayasan Warisan Ummah Ikhlas Megad Zamzuri Raslan kepada kumpulan integrasi media dan hal ehwal korporat TV Al-Hijrah Saifulizan Sidek. Menurut Saifulizan, Al-Quran Corner itu akan ditempatkan di lokasi di TV Al-Hijrah iaitu aras studio, unit kandungan dan produksi serta pejabat untuk dimanfaatkan kaki tangannya dalam tugasan harian. TV Al-Hijrah katanya bukan sekadar untuk ditonton dan berseronok tetapi mendidik masyarakat untuk berhijrah ke arah lebih baik. My #Quran Time merupakan signature program di TV Al-Hijrah yang mengetengahkan interaksi dengan Al-Quran melalui baca, faham dan amal. Selain disiarkan saluran Astro 114, penonton boleh ikuti My #Quran Time di platform media sosial termasuk Facebook TV Al-Hijrah. Satu masa dahulu, seluruh tenaga dan keringat mereka korbankan untuk Ibu Pertiwi tercinta dikala kita nyenyak tidur di urip mimpi. Kemakmuran Malaysia sekarang adalah hasil pengorbanan mereka yang tidak berbelah bahagi. Hargailah pengorbanan bekas prajurit kita ini dengan menyumbang kepada tabung pahlawan sekarang. Mereka sangat memerlukan sokongan kita. Biar tumpah darah satria, tidak ada erti sesal berjuang. Walau kaki separuh hancur, meskipun buta, terlantar lumpuh menderita. Cinta kepada tanah air melebihi segala. Perjuangan tanpa batasan mempertahankan kemerdekaan. Ayuh hargai prajurit dan wiradegara. Kenangi semangat dan jasa mereka. Hulurkan sumbangan anda ke tabung pahlawan Yayasan Veteran ATM akaun Maybank 5643 4262 2956. Dan berikut saksikan paparan harga emas semasa yang dibawakan khas oleh Makmur Gold. Kurma pengikat hubungan. Bertemu kembali. Arab Saudi masih memantau keadaan semasa COVID-19 di seluruh dunia sebelum membuat keputusan akhir berhubung pelaksanaan ibadat haji tahun ini. Duta Arab Saudi ke Malaysia, Datuk Dr. Mahmud Hussein Said Qattan berkata, kerajaannya amat mementingkan keselamatan bakal jemaah supaya ibadat tersebut dapat disempurnakan dengan selamat. We didn't make or do any decision until now. We follow, of course, we follow the situation of the COVID-19 in the world, especially in the Muslim countries, and then the interesting of the Saudi government and the leaders of the Saudi Arabia is the safety of the Hujjaj and, of course, the health safety. Tambahnya, kerajaan Arab Saudi akan memastikan segala prosedur yang dilakukan semasa musim haji perlu selari dengan keadaan semasa COVID-19 di seluruh dunia. Esok, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri akan ke Arab Saudi untuk mengadakan perbincangan lebih lanjut berhubung kebenaran ibadah haji bagi rakyat Malaysia. Penjaga dua tanah haram Raja Salman Abdul Aziz Al Saud menghadiahkan 57 tan kurma yang dibawa khas dari Riyadh kepada Malaysia. Menurut Duta Arab Saudi ke Malaysia, Datuk Dr. Mahmud Hussein Said Qattan, pemberian tersebut diagihkan kepada pelbagai agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan NGO Islam Malaysia serta media tempatan agar mengukuhkan lagi kerjasama antara dua negara.
This year we distribute about 50 ton from date, and of course with the cooperation with our religion attaché in Malaysia and the other office in the embassy, we try to distribute in the most of the state in Malaysia and our brother in all the Malaysian country. Jelasnya hadiah kurma tersebut turut diberikan kepada 23 lagi negara di seluruh dunia. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis penyerahan kurma hadiah Raja Salman Abdul Aziz Al Saud di Ibu Negara siang tadi. Sementara itu, TV Al-Hijrah berharap pemberian kurma tersebut dapat mengeratkan lagi hubungan stesen TV Islamik itu dengan Kerajaan Arab Saudi. Terima kasih kepada Ketua Penjaga Dua Kota Suci Rahmat yang telah memberikan sumbangan sebanyak 40 kotak kurma untuk kaki tangan TV Al-Hijrah. Diucapkan terima kasih, dan ini ada acara tahunan, dan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Duta juga. Selain TV Al-Hijrah, antara media yang menerima sumbangan adalah RTM bernama Utusan Malaysia dan Berita Harian. Duta Myanmar ke United Kingdom, Kyaw Zwar Min, tidak lagi dibenarkan memasuki kedutaan berkenaan di negara itu dan mendakwa individu yang mempunyai kaitan dengan junta sudah mengambil alih kedutaan Myanmar. Susulan itu, Kyaw Zwar bersama-sama penunjuk perasaan berada di luar bangunan berkenaan sepanjang malam dan menegaskan bahawa beliau masih duta negara terbabit. Ketika ditanya siapa yang berada di dalam bangunan, Kyaw Zwar memberitahu mereka adalah atase pertahanan dan individu terbabit menduduki bangunan itu selepas beliau meninggalkan kedutaan. Mereka mendakwa menerima arahan dari Yangon dan Kyaw Zwar menggesa campur tangan kerajaan UK. Pada 1 Februari lalu, tentera merampas kuasa selepas menahan Aung San Suu Kyi yang juga kaunselor negara dan Presiden Myanmar Win Myint. Ia selepas tentera Myanmar menuduh berlaku penipuan dalam pilihan raya umum November lalu. Tentera Myanmar kemudian mengisytiharkan darurat selama setahun dan susulan itu demonstrasi tercetus di seluruh negara sehingga menyebabkan ratusan penduduk maut. Makkah bersedia untuk menerima jemaah umrah yang sudah menerima suntikan vaksin sempena Ramadan termasuklah dari aspek keselamatan. Perkara itu diumumkan pihak berkuasa berkaitan dalam mesyuarat Jawatankuasa Pusat Haji yang dipengerusikan penasihat kepada penjaga dua Masjid Suci selaku Gubernur Mekah Putra Khalid Al-Faisal semalam. Memetik agensi berita Arab Saudi, Putra Khalid menekankan beberapa persediaan menyambut jemaah termasuklah memastikan keselamatan pengunjung. Kementerian Haji dan Umrah turut mengemukakan pelan musim Ramadan meliputi peningkatan operasi Masjidil Haram dengan penglibatan 4,422 petugas. Sementara itu, hampir 5,000 pekerja lelaki dan wanita akan melakukan operasi pensterilan dan pembasmian kuman secara kerap. Selain itu, lapangan terbang King Abdul Aziz turut menempatkan pasukan khas untuk menyambut ketibaan jemaah selain memastikan jemaah mematuhi garis panduan ditetapkan Kementerian Kesihatan. Semua kemudahan pengangkutan turut disediakan termasuk perkhidmatan kereta api berkelajuan tinggi Haramain serta menetapkan laluan ekspres untuk jemaah umrah. Sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa menonton program Dengar yang membawa kisah sedih ibu tunggak 7 anak. Saya Arik Basyarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.